Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi dalam video ini saya nak bersembang sedikit tentang satu topik yang agak menarik, iaitu berkenaan dengan sastrawan negara. Selalunya apabila kita berbual ataupun menyebut tentang sastrawan negara, ada beberapa persoalan yang timbul, dan salah satu persoalan yang paling utama ialah berapa orangkah ataupun berapakah individu yang mempunyai gelaran sastrawan negara. Jadi jawapannya ialah 14 individu pengarang yang mempunyai gelaran sastrawan negara di Malaysia ini. Jadi gelaran ini telah pun dimulai dengan yang pertama sastrawan negara Keris Mas, yang kedua sastrawan negara Syahnun Ahmad, yang ketiga sastrawan negara Usman Awang, yang keempat sastrawan negara A. Samad Said, yang kelima sastrawan negara Arinawati, yang keenam sastrawan negara Muhammad Haji Saleh, yang ketujuh sastrawan negara Nordin Hassan, yang ke-8 sastrawan negara Abdullah Husin, yang ke-9 sastrawan negara S. Osman Kelantan, yang ke-10 sastrawan negara Anwar Ridwan, yang ke-11 sastrawan negara Kemala, yang ke-12 sastrawan negara Bahazin, yang ke-13 sastrawan negara Zurina Hassan, dan yang ke-14 sastrawan negara Siti Zainun Ismail. Setelah kita mengetahui tentang bilangan pengarang yang telah pun mendapat gelaran sastrawan negara, jadi timbul pula persoalan yang lain, iaitu bagaimanakah gelaran ini diperoleh ataupun bagaimana gelaran ini muncul. Adakah ianya diberikan secara sewenang-wenangnya ataupun melalui proses-proses yang tertentu. Jadi jawapannya ialah pengarang-pengarang ini ataupun anugerah ataupun pengarang-pengarang inilah sebenarnya telah pun dianugerahkan dengan satu anugerah yang namanya ialah Anugerah Sastra Negara. Baik, Anugerah Sastra Negara sebenarnya telah pun dipilih oleh Urusetia Panel Anugerah Sastra Negara yang telah ditunjangi oleh Dewan Bahasa dan Pustaka di bawah seliaan Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi itulah sebenarnya cara ataupun dari mana wujudnya ataupun dari mana datangnya gelaran sastrawan negara itu. Ia bukan diberi secara sewenang-wenangnya, tetapi telah pun melalui proses-proses yang tertentu, iaitu dengan seseorang pengarang itu mendapat anugerah sastra negara. Seterusnya, apabila kita dah tahu tentang bilangan sastrawan negara di Malaysia, kemudian kita juga tahu tentang bagaimana gelaran ini diperolehi oleh pengarang, maka sekarang ini kita pergi pula kepada persoalan yang terakhir, iaitu apakah kepentingan sebenarnya kita mengetahui ataupun mengenali dengan lebih mendalam tentang sastrawan-sastrawan negara di Malaysia. Baik, selaku peminat sastra di Malaysia ini, kita haruslah mengetahui tentang individu-individu ini. Seterusnya kita mendalami karya-karya yang telah pun dihasilkan oleh mereka. Hal ini dikatakan demikian kerana karya-karya mereka sebenarnya mengandungi suara dan juga aspirasi masyarakat pada zaman mereka itu, ataupun pada ketika karya itu diterbitkan. Jadi apabila kita membaca karya-karya tersebut, pembaca khususnya dapat menggali dan juga dapat mengetahui apakah pemikiran, apakah aspirasi dan juga apakah kebudayaan yang berlaku pada ketika itu, dan ianya menjadi kayu ukur dan juga penanda aras kepada pembaca bahawa pengarang-pengarang ini sebenarnya tidaklah menulis secara sewenang-wenangnya, tetapi menzahirkan aspirasi dan juga pemikirannya di dalam karya-karya mereka. Sebab kita tahu bahawa tidak semua dalam kalangan masyarakat mempunyai kemahiran untuk mengarang, dan pengarang-pengarang inilah sebenarnya yang telah pun menjadi wakil dalam masyarakat untuk menyampaikan suara, menyampaikan pemikiran mereka, kemudian menyampaikan aspirasi mereka ke dalam karya. Dan dengan itulah sebenarnya kita sebagai pembaca dapat memahami
terutama sekali kepada generasi yang akan datang, dapat memahami kebudayaan, dapat memahami pemikiran dan juga dapat memahami aspirasi yang terkandung dalam masyarakat pada ketika karya itu dihasilkan. Dan sebenarnya karya-karya ini lazimnya bersifat lestari, ianya mengalir sehingga ke masa depan dan akan dikaji dari masa ke masa dan seterusnya memberikan manfaat kepada semua masyarakat. Jadi itu sahaja sebenarnya yang saya nak bualkan ataupun nak bersembang dengan anda semua. Jadi kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.